اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur Alhamdulillah kita bertemu dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim dan kita telah tiba pada riwayat yang ke-4638. Hadis-hadis berkenaan tentang Ghazwatul Ahzab, peperangan Ahzab. Tutup ni. Baca sanad dia. Maka berkata perawi bahawa kami pernah duduk bersama dengan sahabat Nabi Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Faqala rajulun, maka telah berkata seorang lelaki, lau adraktu Rasulullah, kalaulah aku dapat bertemu dengan Nabi, qataltu ma'ah, aku akan berjuang bersama dengan Nabi. Wa ablaitu, dan aku akan berusaha sehabis mungkin untuk bersama dengan Nabi. Maka bila Huzaifah ibn al-Yaman dengar lelaki ini berkata begitu, Huzaifah ibn al-Yaman pun berkata, antakum tataf'alu dzaka, adakah kamu benar-benar mampu untuk melakukan itu? Maka apakah maksud daripada kisah peperangan Ahzab yang Huzaifah ibn al-Yaman ingin kongsikan? Kata Imam Nawawi pada baris yang pertama daripada awal tajuk ini, maknahu anna Huzaifata fahima minhu annahu law adraka an-nabi labalagha fi nusratihi wa lazada ala sahabah. Maka Huzaifah ibn Yaman faham bahawa lelaki ini maksudkan kalaulah dia dapat bersama dengan Nabi, dia akan buat lebih daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, maka Huzaifah ibn Yaman kongsikan kepada lelaki ini kisahnya pada malam peperangan Ahzab. Wa qasada zajrahu an dhannihi, dan sebenarnya tujuan kisah ini adalah untuk menegur lelaki yang menyangka bahawa dia boleh melakukan aksar, lebih bagus, lebih banyak, lebih baik daripada perbuatan para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan sebenarnya sukar untuk menandingi pengorbanan yang dilakukan oleh para sahabat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka diceritakan di sini peperangan Al-Ahzab. Terus peperangan Al-Ahzab berlaku sekitar tahun yang kelima Hijrah, pada bulan Zulqa'dah, pada bulan Syawal, pada bulan Syawal hinggalah bulan Zulqa'dah, dan ada yang mempunyai pandangan yang berbeza. Namun ianya berlanjutan lebih daripada sebulan pada tahun yang kelima Hijrah. Terus baca. Demi sesungguhnya kami dapat membayangkan diri kami bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Huzaifah, Lailatul Ahzab, pada malam-malam peperangan Ahzab. Wa akhadhatna, dan ketika itu kami telah berada pada keadaan rihun syadidah, angin yang sangat kuat, wa qurrun, dan juga kesejukan yang amat. Qurrun bermaksud kesejukan. Kata Imam An-Nawawi Al-Qur pada baris yang ketiga daripada awal tajuk tersebut, apakah maksud Al-Qur? Wahuwal barat, iaitu kesejukan yang amat. Maka Nabi SAW pun bertanya, ala rajulun, ada tak sesiapa ya'tini, yang boleh membawa kepadaku bi khabaril qaum, berita terkini daripada musuh. Ja'alahu Allahu azza wa jalla ma'i, Allah akan menjadikannya sebagai penemanku pada hari kiamat. Fasakatna, maka kami semua diam, kerana waktu tu sejuk, waktu tersebut adalah angin yang kuat, peperangan yang sangat berbahaya, peperangan Ahzab dan sebagainya.
Falam yujibhu minna ahadun, maka tidak ada seorang pun daripada kami yang menjawab baginda. Kemudian baginda bertanya lagi, ala rajulun ya'tini bi khabaril qaumi, ada tak sesiapa yang boleh membawa kepadaku berita tentang musuh? Dan kita kena faham, inilah malam yang sama yang orang Quraisy dan juga orang Ghatfan, orang Yahudi Banu Nadir, mereka semua terpaksa meninggalkan Madinah sebab angin terlalu kuat, cuaca terlalu ekstrim, lebih daripada biasa. Kemah diterbangkan, semua diterbangkan. Maksudnya adalah waktu yang sangat-sangat berbahaya dan juga teruk untuk pergi ketika itu ke kawasan orang-orang musuh, kawasan Quraisy. Maka ini yang Nabi SAW tanya sampai 3 kali. Baca. Maka 3 kali Nabi tanya soalan yang sama. Ada tak sesiapa yang boleh membawa berita musuh kepadaku? Maka Allah akan menjadikannya sebagai peneman untukku di hari kiamat. Maka semua sahabat diam dan mereka tidak menjawab. Maka Nabi pun bersabda, kum, bangunlah wahai Huzaifah, fa'tina, maka bawakanlah kepada kami, bi khabaril qaum, dengan berita tentang musuh. Falam ajid buddah, maka aku tidak mendapati sebarang jalan keluar. Izda'ani bismi, ketika Nabi memanggilku dengan namaku, an aku, maka aku pun terus berdiri. Maka Nabi bersabda, idhab, pergilah, fa'tini, maka bawakanlah kepadaku bi khabaril qaum, dengan berita musuh. Apa yang musuh buat? Adakah musuh nak berundur ataupun tidak? Apa perancangan mereka? Wala taz'aruhum, dan janganlah kamu melakukan apa-apa provokasi terhadap mereka. Wala taz'aruhum bermaksud la tuharrikuhum alayya, yang boleh mendatangkan mudarat kepadaku. Apakah maksud mudarat kepada Nabi? Maka Imam Nawawi terangkan pada baris yang ke-4 daripada awal tajuk, iaitu kalaulah mereka menangkap kamu, maka itu akan mendatangkan kesusahan dan mudarat kepadaku. Maka falamma wallaitu, apabila aku pergi daripada sisi Nabi, ja'altu ka'annama amshi fi hammam, aku dapat merasakan seolah-olah aku sedang berjalan fi hammam, di tempat mandian air panas. Padahal waktu tu sejuk yang amat sangat sejuk. Tapi mukjizat Nabi SAW sepanjang perjalanan misi ini, maka kata Huzaifah, dia merasai berada dalam keadaan panas dan dia tak rasa apa-apa sejuk seperti yang orang lain rasa. Sampailah dia patah balik kepada Nabi, dia bagi makluman kepada Nabi, dia sampaikan laporan kepada Nabi. Tiba-tiba dia menjadi sejuk balik seperti yang bakal kita baca. Hatta ataituhum, kata Huzaifah, maka aku pun telah datang kepada pihak musuh, dan jumlah musuh ramai, lebih kurang 10,000, dan mereka telah mengepung umat Islam lama, lebih kurang sebulan. Datang pula ujian, datang pula angin yang kuat, sejuk yang amat, menjadikan orang Quraisy mereka berfikir untuk tinggalkan medan peperangan ataupun bagaimana. Sebab itu Nabi hantar mata-mata untuk melihat apakah keputusan mereka. Hatta ataitu, kata Huzaifah, sehingga aku datang kepada musuh. Faraitu Abu Sufyan, aku melihat Abu Sufyan yang merupakan panglima tertinggi angkatan Ahzab. Yasli, sedang memanaskan zahrahu, badannya, binar, dengan api yang berhampiran. Fawada'tu sahman, maka aku telah meletakkan anak panah fi kabidil qaus, pada pertengahan busurku. Kabid bermaksud pertengahan. Fa'aradtu an armiyah, maka aku telah berazam untuk memanah Abu Sufyan. Maka aku pun teringat pesanan Nabi SAW, la taz'arhum alayya, janganlah kamu melakukan apa-apa provokasi terhadap musuh, alayya, yang boleh mendatangkan mudarat kepadaku. Walau ramaituhu, kata Huzaifah, kalaulah aku memanah Abu Sufyan ketika itu, la asabtuhu, pasti akan mengenainya. Faraja'tu, maka aku pun kembali, wa ana amshi fi mithl hammam, dalam keadaan aku berjalan seolah-olah berada di tempat mandian air panas. Zaman kita mungkin kita tak pernah tengok hammam. Hammam ni kalau dekat Turki, dekat Yaman, sebahagian negara Arab masih ada. Dia tempat mandian air panas. Falamma ataitu, maka apabila aku sampai kepada Nabi, fa akhbartuhu, aku pun menceritakan kepada baginda khabaral qaumi, laporan tentang musuh. Wa faraqtu, dan apabila aku telah selesai,
Kurirtu, aku kembali merasai kesejukan. Hanya ketika misi sahaja berkat mukjizat Nabi, maka dia langsung tidak merasa sejuk. Fa'albasani Rasulullah, maka Nabi pun telah memakaikan kepadaku min fadli, daripada lebihan, aba'atin, pakaian bulu yang baginda pernah pakai ketika solat. Falam azal na'imah, maka terus menerus aku pun tidur kerana keletihan sehingga masuknya waktu subuh. Falamma asbahtu, apabila telah masuk waktu subuh, maka baginda pun mengejutku dengan memanggil, kum ya nauman, bangunlah wahai orang yang sedang lena tidur. Ini kisah tentang peperangan Ahzab secara ringkas. Riwayat seterusnya berkenaan tentang peperangan Uhud yang berlaku pada bulan Syawal tahun yang ketiga Hijrah, 4639. Baca. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW, ufrida, telah dipisahkan bersendirian, yauma Uhud, pada peperangan Uhud, fi sab'atin minal ansar, bersama 7 orang Ansar, wa rajulaini min Quraisyin, dan 2 orang daripada Muhajirin daripada Quraisy. Maka macam mana Nabi boleh terpisah apabila orang Quraisy kalah pada pusingan pertama peperangan dan mereka mula melarikan diri? Maka para sahabat Nabi SAW kejar. Tapi Nabi tak kejar. Nabi kekal berada di tempat baginda bersama dengan 9 orang sahabat ini. Namun apabila tentera-tentera pemanah yang 50 orang berada di bukit, maka daripada 50 orang, 40 orang turun. Maka Khalid bin Al-Walid nampak peluang yang dia boleh untuk mengepung Nabi SAW yang ketika itu bersendirian. Maka Khalid bin Al-Walid telah pusingkan pasukan tentera berkuda dia dan dia tawan bukit pemanah. Dia bunuh 10 orang sahabat yang masih ada bertahan di situ dan dia telah menyerang Nabi SAW, mengepung Nabi. Sebab itu perkataan di Ufridah, Nabi telah dikepung, Nabi telah bersendirian bersama dengan 9 orang sahabat. Falamma rahikuh, apabila musuh telah berjaya mengepung Nabi, maka baginda pun bertanya, man yarudduhum anna, siapa yang boleh menjauhkan musuh daripada kami? Walahul jannah, baginya adalah syurga. Au huwa rafiqi fil jannah, ataupun Nabi bersabda, dia akan menjadi temanku di dalam syurga. Fataqaddama rajul, maka telah maju ke hadapan seorang sahabat daripada Ansar. Faqatala, maka dia telah berjuang sehinggalah dia syahid terbunuh. Thumma rahikuhu aidan, kemudian musuh sekali lagi mengepung Nabi. Falam yazal kadzalika, dan begitulah yang Nabi SAW terus menerus menyebut sehingga terbunuh kesemua 7 orang Ansar. Semua orang Ansar terbunuh, satu persatu pergi syahid, satu persatu pergi syahid. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada 2 orang sahabat yang masih berbaki. Siapakah 2 orang sahabat ini? Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka Nabi bersabda, ma ansafna, kita tidak berlaku adil kepada teman-teman kita, ashabana, iaitu golongan Ansar, yang mana mereka telah terkorban dan syahid kerana untuk menyelamatkan kita. 4640. Jangan pula kita ingat Nabi tak cedera. Maka kisah ini, riwayat ini menceritakan betapa cedera, betapa teruknya kecederaan Nabi SAW. Terus, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu yus'al, pernah ditanya an jurhi, berkenaan kecederaan Nabi SAW yaum Uhud, pada peperangan Uhud. Maka Nabi SAW cedera teruk dalam peperangan Uhud. Maka berkata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, juriha, telah cedera, telah luka wajhu Rasulillah, muka Nabi SAW. Padahal Nabi pakai topi besi. Tapi apa yang berlaku pada topi besi? Kejap lagi kita baca. Wa kusirat raba'iyatuhu, dan telah patah 2 gigi depan Nabi. 2 gigi depan atas dan bawah itu dipanggil sanaya. Sanaya ulia, 2 gigi depan atas. Sanaya sufla, 2 gigi depan bawah. Kemudian 2 gigi, 2 total 4 lah. Maksudnya 1 kanan, 1 kiri, dan kemudian atas bawah, total 4. 4 gigi yang bersebelahan dengan sanaya itu dipanggil rubai. Sebab itu disebut rubai. 4 gigi yang menyusuli, yang datang selepas daripada gigi sanaya. 2 depan sanaya. Kemudian kanan kiri atas bawah selepas sanaya dipanggil rubai. Maka telah patah gigi rubai Nabi SAW. Wa hushimatil baydah, bahkan telah pecah, telah hancur
topi besi Nabi SAW ala ra'sih, yang berada di atas kepala Nabi. Teruk Nabi SAW kena bantai, kena pukul dengan musuh. Fakanat Fatimah binti Rasulillah, maka adalah Fatimah anak perempuan Nabi, bila dah habis perang, taghsilud dam, membersihkan darah yang ada pada muka Nabi. Wa kana Ali bin Abi Talib, sementara Sayyidina Ali mencurahkan air, yaskubu, menuangkan air, mencurahkan air, alaihi, ke atas Fatimah untuk dibersihkan luka Nabi, bil mijan, menggunakan perisai. Maka Sayyidina Ali bawa air dengan perisai, dia cuba untuk basuh luka Nabi. Namun luka Nabi terlalu banyak. Falamma ra'at Fatimah, apabila Fatimah melihat bahawa air tidak menambahkan darah kecuali makin banyak, akhazat qit'ata hasir, maka beliau telah ambil sebahagian daripada tikar, yang mana tikar pada zaman tersebut kebanyakannya daripada kurma, daripada pelepah kurma. Fa'ahraqathu, maka dia telah membakar sebahagian tikar tersebut, hatta sara ramata, sampailah tikar tersebut menjadi debu. Maka debu tersebut dia telah tampal pada luka Nabi SAW. Fastam sakadam, barulah darah berhenti. 4641 baca sanad dia. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya berkenaan tentang kecederaan Nabi SAW sewaktu peperangan Uhud. Maka berkata Sahal, "Amma wallahi, adapun demi Allah, inni la'arifu man kana yaghsilu jurha Rasulillah. Sesungguhnya aku mengetahui siapakah orang yang telah membasuh luka Nabi SAW, itulah Fatimah. Wa man kana yaskubul ma', siapakah yang mencurah air untuk membersihkan luka Nabi, itulah Sayyidina Ali. Wa bimadza duya, dan dengan apa luka Nabi dirawat, itulah dengan tikar yang dibakar sehingga menjadi debu, lalu ditampalkan pada luka Nabi." Terus summa zakara, Hushima ataupun kusira bermaksud pecah topi besi Nabi SAW. 4642 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb wa Ishaq bin Ibrahim wa ibn Abi Umar jami'a an ibn Uyainah tahwil. Wa bi ilai qala wa hadatsana Amr bin Sawad al-Amiri qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Amr bin al-Harith an Sa'id bin Abi Hilal tahwil. Wa bi ilai qala wa hadatsani Muhammad bin Salim at-Tamimi qala hadatsani ibn Abi Maryam qala hadatsana Muhammad yani ibn Mutarrif kulluhum an Abi Hazim an Salim bin Sa'ad bihadzal hadits an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadits Ibn Abi Hilal, usiba wajhuh, usiba bermaksud telah cedera wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadits Ibn Mutarrif, juriha wajhuh. 4643 baca. Maka ini pada awal ketika mana Nabi berkata bagaimana nak selamat kaum yang mencederakan Nabi mereka, maka Allah tegur Nabi untuk tidak mengatakan begitu. Terus daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW kusirat raba'iyatu, telah patah gigi rubai, gigi depan Nabi pada peperangan Uhud. Wa syujja fi ra'sih, dan telah luka pada kepala Nabi SAW. Faja'ala yaslutud dam, maka Nabi telah mula mengusap, membersihkan darah daripada muka baginda seraya berkata, kaifa yuflih, bagaimanakah boleh selamat, yuflih selamat, berjaya, bagaimanakah boleh selamat qaumun, sesuatu kaum, syajju nabiyahum, yang mereka telah melukakan Nabi mereka sendiri, wa kasaru raba'iyatahu, mematahkan gigi Nabi mereka, wa huwa yad'uhum ila Allah, dalam keadaan dia hanya mengajak mereka untuk beriman kepada Allah. Maka Allah pun menurunkan ayat, laisa laka minal amri syai'un, engkau tidak mempunyai sebarang hak untuk menentukan perkara tersebut wahai Muhammad. Siapa yang layak siapa yang layak binasa, siapa yang layak untuk selamat, maka engkau tidak berhak untuk menentukan itu wahai Muhammad. Allah menegur Nabi dalam surah Ali Imran ayat 128. 4644 terus. Maka hadis ini menerangkan itu adalah permulaan peperangan. Kemudian di akhir peperangan Nabi telah mengubah doa Nabi. Maka apakah doa yang Nabi buat kepada kaum yang telah mencederakan baginda? Maka daripada Abdullah radhiyallahu taala beliau berkata, ka'anni anzuru, seolah-olah aku masih dapat melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu baginda menceritakan kisah seorang nabi. Nabi tersebut sebenarnya adalah
baginda sendiri. Darabahu qaumuh, kaumnya telah memukul Nabi tersebut. Wa huwa yamsahud dam, dan Nabi tersebut membersihkan darah daripada mukanya seraya berdoa, Rabbighfir liqaumi, ya Allah ampunilah kaumku, fa innahum la ya'lamun, kerana sebenarnya mereka tidak tahu. 4645 baca sanad dia. Fahuwa yandahu dam, Nabi membersih, mengesat darah daripada dahi baginda. Maka Nabi pun mendoakan kaum baginda, ya Allah ampunilah kaumku, kerana sesungguhnya mereka lakukan ini dalam keadaan mereka tidak tahu. Bab yang seterusnya adalah besarnya kemurkaan Allah ke atas orang yang cuba membunuh Nabi alaman qatalahu Rasulullah, ke atas orang yang Nabi SAW telah membunuhnya. Maksudnya Nabi ni dalam peperangan, Nabi tak terlibat dalam mengangkat senjata. Tetapi kalaulah ada orang yang Nabi SAW terpaksa bunuh dia kerana terus menerus menyerang Nabi, maka Allah akan murka yang sangat-sangat kepada orang tersebut. Terus maka istadda ghadabullah, besarnya kemurkaan Allah ala qaumin, kepada sesuatu kaum, fa'alu hadza, yang mereka telah melakukan seperti ini dengan Nabi SAW, wa huwa hina idzin yushiru ila rabaiyati, dan ketika itu Nabi mengisyaratkan kepada gigi baginda yang patah. Maka baginda Nabi SAW bersabda, istadda ghadabullah, besarnya kemurkaan Allah Azza wa Jal ala rajulin, ke atas seorang lelaki, yaqtuluhu Rasulullah, yang Nabi perlu untuk memeranginya pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang baginda terima min adzal musyrikin, daripada kesakitan yang dilakukan oleh orang musyrik dan juga orang munafik. Azza bermaksud kesakitan, kecederaan ataupun gangguan yang Nabi terima daripada orang musyrik dan juga orang munafik. Kisah yang pertama tentang Abu Jahal yang mengganggu Nabi ketika mana Nabi sedang solat. Terus 4647. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, bainama Rasulullah, sedang Nabi SAW menunaikan solat di Baitullah. Nabi walaupun teruk diperlakukan oleh orang-orang Mekah, Nabi tetap solat di Baitullah walaupun diganggu. Wa Abu Jahlin wa ashabun lahu julusun, sedangkan Abu Jahal dan teman-temannya duduk berhampiran Nabi. Wa qad nuhirat jazurun, dalam keadaan baru sahaja disembelih seekor unta, bil ams, semalam, sehari sebelum itu. Maka Abu Jahal berkata kepada teman-temannya, ayyukum yakumu, adakah sesiapa di antara kamu yang boleh bangun ila salah, untuk mengambil janin. Salah bermaksud janin, isi perut, apa yang berada di dalam perut unta. Jazurin, unta Bani Fulan yang terletak di perkampungan Fulan. Fayakhudhuh, maka dia ambil janin ataupun isi perut unta tersebut. Fayada'ahu fi katifai, dan dia letakkan di antara dua bahu Muhammad. Maksudnya letakkan di belakang tengkuk Nabi. Idza sajada, apabila Muhammad sujud. Fanba'atha, maka telah bangun ashkal qaum, yang paling celaka daripada mereka. Siapakah dia? Pada baris yang pertama, Uqbah bin Abi Mu'in. Fa'akhadah, maka dia pun telah mengambil isi perut unta. Falamma sajadan Nabi, tak kala Nabi sedang sujud, wada'ahu, dia telah meletakkan isi perut unta tersebut di antara kedua bahu Nabi, iaitu pada tengkuk Nabi. Fastadhaku, maka orang-orang Abu Jahal mereka telah ketawa sakan. Wa ja'ala ba'duhum yamilu ala ba'din, sehingga sebahagian mereka bersandaran ke atas sebahagian yang lain. Teruknya mereka ketawa menggelakkan Nabi sampai sebahagian mereka bersandar kepada sebahagian yang lain. Wa ana qa'imun anzur, dalam keadaan aku, kata Abdullah bin Mas'ud, berdiri dan melihat. Tapi Abdullah bin Mas'ud tak mampu buat apa-apa sebab beliau adalah sangat muda ketika itu. Lau kana li mana'ah, kata Abdullah bin Mas'ud, kalaulah sekiranya aku mempunyai kekuatan, tarahtuhu, pasti aku akan alihkan daripada belakang Nabi SAW akan isi perut binatang tersebut. Dan isi perut unta ni berat, bukan tak berat, ianya adalah berat.
Wan Nabi SAW sajid, dan Nabi SAW terus menerus sujud. Ma yarfa', baginda tidak mengangkat kepala baginda. Hatta talaqa insanun, sehingga seorang lelaki telah pergi dan telah mengkhabarkan kepada Fatimah, anak perempuan Nabi. Faja'at, maka telah datang Fatimah, wahia Juwairiyah, dalam keadaan beliau ketika itu seorang budak kecil, seorang yang masih kecil, yang masih remaja. Fatarahathu, maka dia telah mengalihkan isi perut unta daripada Nabi. Summa akbalat, kemudian Fatimah telah berpaling ke atas kepada orang-orang musyrik, tasubbuhum, mengucapkan perkataan mencela perbuatan mereka. Falamma qadan Nabi, apabila Nabi telah selesai salat baginda, maka baginda pun meninggikan suara dan kemudian baginda berdoa. Wa kana idza da'a, dan apabila baginda berdoa, baginda untuk berdoa berulang-ulang 3 kali. Wa idza sa'ala, apabila baginda meminta sesuatu, baginda akan meminta permintaan tersebut sebanyak 3 kali. Maka baginda pun berkata dalam doa baginda, Allahumma alayka bi Quraisy, ya Allah, binasakanlah golongan Quraisy. Salah samarat 3 kali. Falamma sami'u sautah, apabila mereka mendengar suara Nabi, zahaba anhum ad-dhahak, maka hilanglah ketawa daripada Abu Jahal dan sekutunya. Wa khafu, dan mereka mula takut akan doa Nabi. Kemudian Nabi pun berdoa, Allahumma alayka bi Abi Jahal bin Hisham, ya Allah, hukumlah Abu Jahal bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Uqbah. Sebenarnya bukan Walid bin Uqbah, tetapi dengan ta, Walid bin Utbah, yang mana nanti Imam Muslim akan sebut. Wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'id, wa Zakar as-Sabi', dan Nabi ada menyebut yang ketujuh, walam ahfazu, kata Abdullah bin Mas'ud, namun aku tidak ingat. Maka siapakah yang ketujuh? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yang ketujuh pada pertengahan muka surat 2, 4, 6, 8, 10, 12. Pada baris yang ke-12, maka sebahagian riwayat Bukhari menyebut yang ke-7 adalah Umarah bin Walid. Umarah bin Walid. Maka Nabi mendoakan kebinasan untuk 7 orang ini. Fawalladhi ba'asa Muhammad, kata Abdullah bin Mas'ud, demi zat yang telah mengutuskan Nabi Muhammad dengan kebenaran. Laqad ra'aitul ladzi samma, demi sesungguhnya, kata Abdullah bin Mas'ud, aku telah melihat orang yang Nabi sebutkan nama mereka, Sar'a, terbaring terbunuh Yauma Badar, pada peperangan Badar. Summa suhibu, kemudian mereka ini telah ditarik ilal qalib, ke sebuah perigi yang terdapat di Badar, dan mereka dicampakkan ke dalam perigi mayat-mayat tersebut. Berkata Abu Ishaq, Al-Walid bin Uqbah adalah salah yang disebutkan dalam hadis ini. Maka apakah yang betul? Pada baris yang kedua, 4, 6, 8, 10. Maka wasawabuhu, maka kata Imam Nawawi, dan yang tepat adalah Walid bin Utbah, sebagaimana yang Imam Muslim sebutkan dalam riwayat berikut. Walid bin Utbah, bukan Walid bin Uqbah. Jelas ke jelas? 4648 masih lagi berkenaan tentang gangguan yang Nabi SAW terima daripada golongan musyrikin Mekah dan munafikin Madinah. 4648 baca. Maka riwayatnya lebih kurang sama, kita tidak terjemahkan. Sami'tu Aba Ishaq yuhadithu an Amr ibn Maimun an Abdullah qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajid wa hawluhu nasum min Quraisy. Berhampiran dengan Nabi ada beberapa orang daripada kalangan Quraisy. Idza jaa Uqbah bin Abi Mu'in bi salah jazur. Salah bermaksud isi dalaman, isi perut, jazur unta. Faqadhafah, maka dia telah mencampakkan benda tersebut pada belakang Nabi SAW. Falam yarfa' ra'sa faja'at Fatimatu fa'akhadathu an zahrin wa da'at ala man sana'a dhalika faqala Allahumma alaikal mala'a min Quraisyin. Maka hadis ini, Nabi bukan minta Allah binasakan semua Quraisy. Nabi minta Allah binasakan pemimpin-pemimpin Quraisy yang telah melampau. Siapakah mereka? Itulah 7 orang yang Nabi sebut nama mereka satu persatu. Abu Jahl bin Hisham, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah,
Uqbah bin Abi Mu'id, Umayyah bin Khalaf, atau Ubayyah bin Khalaf, Syu'bah Syakku, qala falaqad ra'aituhum qutilu yauma Badrin. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, aku nampak mereka semua terbunuh dalam peperangan Badar. Fa'ulqu fi bi'rin, dan mayat-mayat mereka dicampak ke dalam sebuah perigi. Ghaira anna Umayyah atau Ubay, kecuali Umayyah bin Khalaf ataupun Ubay bin Khalaf, yang mana dia tidak dicampak ke dalam perigi. Kenapa? Taqatta'at awsaluh, telah terpotong-potong anggota tubuh badannya disebabkan peperangan. Falam yulqa fil bi'ri, maka dia tidak dicampakkan ke dalam perigi. 4649 kita tidak terjemahkan. Wa bi ilai qala wa hadatsana wa Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Ja'far ibn Aun qala akhbarana Sufyan an Abi Ishaq bi hadzal isnad nahwa zada wa kana yastahabbu thalathan yaqulu Allahumma alayka bi Quraisy, Allahumma alayka bi Quraisy, Allahumma alayka bi Quraisy. Ya Allah, binasakanlah Quraisy. Tetapi dalam riwayat yang lain menyebut adalah pemimpin-pemimpin Quraisy yang melampau. Wa dzakara fihim al-Walid bin Utbah. Ini yang betul. Yang nama orang itu bukan Walid bin Uqbah tetapi Walid bin Utbah. Wa Umayyah bin Khalaf tanpa ada syak. Sementara yang terbunuh dalam peperangan Uhud adalah Ubay bin Khalaf. Qala Abu Ishaq wa nasitu sabi, dan yang ketujuh yang dilupai oleh perawi adalah Umarah bin Walid. Terus 4650. Jelas ke jelas? Terus baca. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, istaqbala Rasulullah al-baitah. Nabi SAW telah menghadap ke arah Baitullah dan Nabi telah mendoa ke atas 6 orang daripada kalangan Quraisy. Di antara mereka adalah Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Uqbah bin Abi Mu'id. Fa'uqsimu billah, dan baginda telah bersumpah dengan nama, fa'uqsimu billah, kata Abdullah bin Mas'ud, aku telah bersumpah dengan nama Allah, laqad ra'aituhum, aku melihat ke semua orang yang Nabi sebut nama ini, sar'a, terbaring, terbunuh, ala Badrin, dalam peperangan Badar. Qad ghayyarathum syamsu, mereka telah begitu lama terbaring sehingga warna kulit mereka telah berubah disebabkan matahari. Wa kana yauman harran, dan ketika itu adalah hari yang sangat panas. 4651 baca. Ini nak menceritakan cabaran yang Nabi dapat ketika peristiwa Taif. Bagaimana Nabi disakiti ketika peristiwa Taif. Terus daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menceritakan bahawa sesungguhnya Aisyah telah berkata kepada Nabi, telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hal ata alayka yaumun, adakah pernah berlaku kepada tuan satu hari, kana asyadda, yang lebih dahsyat, lebih teruk daripada Uhud. Sebab Aisyah tengok yang paling teruk Nabi kena adalah dalam peperangan Uhud. Maka Nabi pun bersabda, laqad laqitu min qaumiki, demi sesungguhnya aku telah mendapat beroleh kesusahan yang banyak daripada kaum kamu. Wa kana ashadda ma laqitu, namun yang paling dahsyat, yang paling teruk yang aku pernah hadapi daripada mereka adalah pada hari Aqabah. Aqabah di sini bermaksud adalah hari Taif. Iz aradat nafsi, ketika aku membawa diriku ala Bani Abdi Yalil untuk bertemu dengan pemimpin Taif, iaitu anak-anak kepada Abdul Yalil bin Abdul Kulal, yang mana mereka ni dalam riwayat yang lain ada 3 orang. Anak-anak Abdul Yalil, mereka ada 3 orang, dan Nabi berjumpa ketiga-tiga mereka, mengajak mereka kepada Islam. Falam yujibni, namun mereka tidak memberi jawapan kepada ajakanku dengan apa yang aku harapkan. Fantalaqtu wa ana, maka aku pun keluar meninggalkan Taif, tapi bukanlah terus keluar. Setelah 15 hari, ada riwayat menyebut kurang ataupun lebih daripada itu. Maka aku pun telah keluar dalam keadaan aku berada dalam kesedihan, ala wajhi, pada wajahku. Falam astafik, Nabi begitu sedih sehingga sabda Nabi, aku tidak perasan, aku tidak sedar,
kecuali ketika aku dah sampai ke Qarnus Sa'alib. Farafa'tu ra'si, maka Nabi pun telah mengangkat kepala baginda. Fa idza ana bi sahabatin, tiba-tiba sabda Nabi, aku berada berhampiran dengan sebuah awan, qad azallatni, yang telah menaungiku. Fa nazartu, maka aku pun melihat ke arah awan tersebut, maka pada awan tersebut adanya Jibril alaihi salatu wassalam. Fanadani, maka Jibril telah memanggilku seraya berkata, innallaha azza wajal, sesungguhnya Allah azza wajalla telah mendoa kata-kata kaum kamu kepada kamu, wa ma raddu, dan apa yang mereka telah lakukan kepada kamu, bahkan mereka baling batu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana malakul jibal, minta maaf, wa qad ba'atha, dan Allah telah mengutuskan kepada kamu malaikat gunung, litakmurah, supaya engkau boleh menyuruh malaikat gunung ini dengan apa jua yang kamu mahu, fihim, berkenaan tentang penduduk Taif. Qala, maka sabda Nabi, telah menyeruku malaikat gunung, wasallama alayya, memberi salam kepadaku. Kemudian malaikat gunung telah berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar kata-kata kaum kamu kepada kamu. Wa ana malakul jibal, dan aku adalah malaikat gunung. Wa qad ba'athani rabbuka, dan Tuhanmu telah mengutuskan daku kepadamu, litakmurani, supaya engkau memerintahkan aku, bi amrika, dengan kemahuan kamu. Fama syi'ta, maka apakah yang kamu mahu? Atabaqtu, aku boleh untuk menghempapkan, alaihim, ke atas penduduk Taif, al-akhshabain, dua gunung. Aku boleh hempap mereka dengan dua gunung. Maka Nabi SAW pun bersabda, bal arju, bahkan aku berharap, an yukhrija, untuk keluar, untuk Allah mengeluarkan daripada keturunan mereka, min aslabihim, orang yang menyembah Allah yang esa, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Dan Allah kabulkan doa Nabi, maka pada tahun yang ke-9 Hijrah, penduduk Taif telah datang kepada Nabi dan masuk Islam. Ada riwayat menyebut pada tahun yang ke-10 Hijrah. Terus 4652 baca. Daripada Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Dumiyat, telah berdarah, telah cedera jari Nabi SAW pada sebahagian peperangan. Maka baginda pun bersabda, hal anti illa isba'un damiti, tidaklah engkau kecuali hanya sebuah jari yang berdarah. Wa fi sabilillahi ma laqiti, dan engkau beroleh apa yang engkau beroleh dalam keadaan berada pada jalan Allah. 4653 terus. Maka Nabi SAW telah berada di sebuah gua. Kalaulah perkataannya ghar adalah gua. Namun sebahagian riwayat pada baris yang ketiga daripada bawah. Dalam riwayat Bukhari, ianya pada waktu itu datang dengan perkataan yang berbeza. Maka al-ghar, kalaulah maksud gua di sini adalah al-jaish wal jama', pasukan tentera. Namun sebahagian riwayat datang dengan perkataan ghazi, iaitu ketika Nabi sedang berjuang dan berperang. Jelas ke jelas? Fanukibat isba'u, maka telah terluka jari Nabi SAW. 4654 baca. Maka Jibril telah tidak datang kepada Nabi SAW beberapa ketika. Maka orang musyrikin mula mengejek Nabi. Qad wuddi'a Muhammad, Muhammad telah ditinggalkan bersendirian. Maka Allah menurunkan surah Wadduha wal laili idza saja, yang mana Allah berfirman, ma wadda'aka rabbuk, Allah tidak pernah mengabai dan meninggalkan kamu wahai Muhammad, sampailah kepada habis ayat. 4655 baca. Jundub bin Sufyan radhiyallahu anhu telah berkata, ishtaka Rasulullah, Nabi SAW telah jatuh sakit. Falam yakum, dan baginda tidak dapat bangun ibadah malam 2 ataupun 3 malam. Maka telah datang seorang wanita kepada Nabi seraya berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni la arju an yakuna syaitanuka qad tarakaka. Aku merasakan bahawa sesungguhnya syaitan kamu, syaitan yang dimaksudkan di sini adalah Jibril. Jibril, malaikat, telah meninggalkan kamu bersendirian. Lam arahu qaribaka munzu lailatan. Aku tidak melihat ia menghampiri kamu semenjak 2 ataupun 3 malam. Maka Allah pun menurunkan ayat, wadduha wal laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka.
Allah Tuhanmu tidak akan membiarkan kamu bersendirian wahai Muhammad. 4656 yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bila qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Musanna wa Ibn Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far an Syu'bah tawil. Wa bila qala hadatsana Isa bin Ibrahim qala akhbarana al-Mula'i qala hadatsana Sufyan kilahuma anil Aswad bin Qais bi hadzal isnadi nahwa hadithihima. Kita rehat sekejap. Kita sambung balik pada jam 3.35 insya-Allah, 20 minit. Terima kasih semua. Jumpa balik nanti insya-Allah.